إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Cikgu harap semua pelajar sihat, sejahtera di samping keluarga masing-masing. Alhamdulillah, bertemu kita pada hari ini iaitu Cikgu Zuraidah binti Drani akan bersama anak-anak pelajar untuk mengajar mata pelajaran sejarah. Di kesempatan ini, cikgu ingin merakamkan syukur dan terima kasih kepada anak-anak pelajar kerana sudi bersama dengan cikgu pada hari ini. Baiklah anak-anak pelajar, cikgu akan mengajar mata pelajaran sejarah tingkatan 1 dan pada hari ini cikgu akan mulakan mukadimah cikgu dengan memperkenalkan kandungan mata pelajaran sejarah tingkatan 1. Cikgu percaya pelajar-pelajar semua telah pun mengenali mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah ini sangat penting kepada pelajar kerana ia boleh mewujudkan sifat jati diri pada diri kita. Kita akan dapat mengenali asal-usul diri kita dan juga keluarga kita, negara kita dan seterusnya asal-usul sesebuah kerajaan yang ada di muka bumi ini. Dengan sejarahlah sesebuah negara itu boleh bangkit daripada kejatuhan dan sebagainya. Dan dengan sejarahlah kita boleh mengambil iktibar dan pengajaran. Baiklah anak-anak pelajar semua, cikgu percaya pelajar-pelajar sudah pun bersiap sedia di rumah dengan alat-alat tulis dan bahan batu mengajar seperti buku teks online. Syabas anak-anak pelajar, cikgu mohon anak-anak pelajar bersiap sedia dengan alat tulis, nota dan fizikal serta mental pelajar untuk menghadapi pelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak pelajar sekalian, di dalam bab sejarah tingkatan 1 ini, kita mempunyai 8 bab. 8 bab penting di dalam sukatan pelajaran sejarah tingkatan 1. Dan antara sukatan pelajarannya, bab 1 adalah mengenai tajuknya adalah mengenali sejarah. Di dalam bab 1 ini terdapat lebih kurang 7 subtopik yang penting. Yang pertama iaitu pengertian sejarah. 1.2 pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. 1.3 masa silam dan ruang dalam sejarah. 1.4 sumber sejarah. 1.5 penyelidikan dalam sejarah. 1.6 tafsiran dalam sejarah. 1.7 kepentingan mempelajari sejarah. Kesemua senarai yang terkandung di dalam bab 1 ini, cikgu sudah pun menulisnya di belakang cikgu ini untuk kita akan fokus pada bab ini. Sebelum itu juga kita akan tengok bab 2. Iaitu zaman air batu. Iaitu di dalam bab ini terdapat 6 bab. 6 topik kecil iaitu dunia kita, zaman air batu,
garis masa zaman air batu, ciri-ciri zaman air batu akhir, perubahan zaman air batu akhir, dan yang akhir sekali, kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Itulah bab topik-topik kecil yang terdapat di dalam bab 2 iaitu zaman air batu. Seterusnya kita akan tengok bab yang ketiga iaitu zaman prasejarah. Di mana dalam bab 3 ini terdapat 5 topik kecil iaitu antaranya ialah 3.1 iaitu maksud zaman prasejarah. Keduanya pula adalah lokasi zaman prasejarah di dunia. Ketiga, ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. 3.4, kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kemajuan kehidupan manusia. Dan yang terakhir sekali, zaman prasejarah di Malaysia. Jadi, terdapat 5 subtopik yang penting di dalam bab 3 ini. Seterusnya anak-anak pelajar, kita akan tengok pula bab yang keempat iaitu tajuknya mengenali tamadun. Dalam bab ini terdapat 3 subtopik yang penting iaitu 4.1 maksud tamadun, 4.2 konsep tamadun dan 4.3 ciri-ciri tamadun awal dunia. Walaupun hanya ada 3 subtopik, tetapi sebenarnya kalau kita tengok perhatikan betul-betul, bab ini sangat luas. 3 tapi dia menceritakan lebih luas dan sangat panjang lebar. Bab yang seterusnya adalah bab 5 iaitu tamadun awal dunia. Di dalam tamadun awal dunia ini hanya terdapat 2 sahaja subtopik iaitu 5.1 berkaitan dengan 4 lokasi tamadun awal dunia iaitu tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba, tamadun Indus dan juga tamadun Huanghe. Manakala 5.2 kita akan tengok perbandingan sumbangan tamadun awal kepada manusia. Bab yang seterusnya iaitu bab 6, kita akan lihat tajuknya adalah peningkatan tamadun Yunani dan Rom. Di dalam bab 6 ini kita akan lihat sebanyak 4 subtopik penting iaitu 6.1 kita akan tengok tamadun Yunani. Yunani negara mana tu yang kita akan tengok selepas ni. Seterusnya kita akan tengok 6.2 iaitu peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani. 6.3 pula kita akan tengok tamadun Rom. Dan yang terakhir sekali 6.4 iaitu peningkatan seni bena. Seni bena dalam tamadun Rom. Okey, bab yang seterusnya iaitu bab 7 kita akan tengok peningkatan tamadun India dan China. Di mana di dalam bab 7 ini hanya terdapat 2 sahaja subtopik penting iaitu 7.1 adalah tamadun India dan 7.2 adalah tamadun China. Tamadun India dan China, menarik tu ya. Yang seterusnya kita akan lihat bab yang terakhir di dalam tingkatan 1 iaitu tamadun Islam dan sumbangannya. Tamadun Islam dan sumbangannya. Di mana di dalam bab 8 ini subtopik yang penting telah diberikan adalah 5 subtopiknya iaitu latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Kita akan tengok bagaimana keadaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Yang kedua iaitu 8.2 kita akan tengok kemunculan dan perkembangan tamadun Islam.
8.3 pula seterusnya kita akan tengok ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin agung kepada umat Islam dan seluruh umat. Seterusnya kita akan tengok 8.4 iaitu sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Dan yang terakhir sekali adalah sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. Jadi kita akan dapati itulah antaranya bab-bab yang terdapat dalam sukatan mata pelajaran sejarah tingkatan 1. Saya pasti pelajar-pelajar telah pun mempelajari mata pelajaran ini di sekolah rendah dahulu. Jadi saya rasa pelajar-pelajar tidak kekok untuk mempelajari mata pelajaran sejarah. Cuma nanti pelajar mestilah ada semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar dan mengenali apa itu sejarah. Jadi baiklah pelajar-pelajar, hari ini kita akan tengok bab 1. Bab 1, pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks. Buku teks melalui telefon dan juga boleh juga buka melalui komputer riba, laptop. Itu buku teks online ya. Bab 1 itu mengenali sejarah. Okay. Baiklah, pelajar-pelajar semua, di dalam bab ini kita akan tengok sinopsisnya. Cikgu baca, pelajar baca dan kita perhatikan juga bersama-sama ya. Okey, baiklah pelajar-pelajar, muka surat 2, sinopsis ya. Sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa masa lampau. Sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa masa lampau. Penulisan sejarah adalah berdasarkan kepada kajian dan penyelidikan terhadap sumber sejarah. Ingat ya, penulisan sejarah ni adalah berdasarkan kajian dan penyelidikan terhadap sumber sejarah. Kepelbagaian sumber dan kajian sejarah menyebabkan wujudnya berbagai tafsiran dalam sejarah. Sejarah amat penting dalam memupuk semangat cinta akan negara demi meneruskan ketamadunan negara kita. Boleh tak adik-adik? Boleh ulangkah apa yang cikgu baca tadi? Okey, sekali lagi kita ulang bersama-sama. Kita perhatikan dan kita baca bersama-sama ya. Dengar ya. Sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa masa lampau. Penulisan sejarah adalah berdasarkan kepada kajian dan penyelidikan. Bermaksud sejarah ini memerlukan kajian dan satu lagi penyelidikan. Okey. Terhadap sumber sejarah. Kepelbagaian sumber dan kajian sejarah menyebabkan wujudnya berbagai tafsiran dalam sejarah. Sejarah amat penting dalam memupuk semangat cinta akan negara demi meneruskan ketamadunan negara kita. Jadi sejarah ini adalah sangat penting kerana ialah sebagai penerusan tamadun negara kita untuk menjadi iktibar untuk kita bangkit daripada mundur kepada maju, daripada tidak berilmu kepada berilmu kerana daripada pengajaran sejarah kehidupan kita. Jadi pelajar-pelajar semua, seterusnya apakah yang akan anda pelajari? Apakah yang akan pelajar-pelajar akan pelajari daripada bab 1 ini? Okey, di belakang ni cikgu dah pun menulis secara ringkas isi-isi penting ataupun tajuk-tajuk penting yang perlu kita ketahui.
Yang pertama adalah memahami pengertian sejarah secara umum. Yakni kalau cikgu tanya apakah arti sejarah, pelajar secara spontan boleh menjawab. Maksud sejarah. Boleh? Yang kedua, memahami pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan seperti Herodotus, H.K. Ibn Khaldun dan Muhammad Yusuf Ibrahim. Kita akan tengok pandangan sejarah ahli-ahli sejarawan. Yang kedua, yang seterusnya, yang ketiga mengenali konsep masa silam dan ruang dalam sejarah. Yang keempat, memahami sumber sejarah. 5. Memahami kaedah penyelidikan sejarah. Kita akan tengok bagaimana untuk mengetahui ini adalah sejarah, ini bukan sejarah melalui beberapa kaedah kita buat supaya apa yang kita dapat tu itu betul-betul adalah bahan ataupun sejarah. Yang ke-6, memahami pentafsiran sejarah. Dan yang terakhir sekali, memahami kepentingan mempelajari sejarah. Itulah cikgu bagi tahu bahawa sejarah ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Kerana dengan sejarahlah kita dapat mengetahui asal-usul kita. Okey, baiklah pelajar-pelajar. Ini adalah buku teks sejarah tingkatan 1. Sangat menarik ya. Okey, baiklah. Untuk pengertian sejarah 1.1. Hari ini kita akan tengok apakah pengertian sejarah. Iaitu pertama tadi pengertian sejarah. Okey, pelajar-pelajar boleh tengok muka surat 4. Dan kita baca bersama-sama, perhatikan dan catat ya pelajar-pelajar. Itu kita akan tengok pengenalan. Okey, mari kita baca bersama-sama. Pengenalan. Kita kerap mendengar ungkapan bahawa sejarah membawa banyak iktibar kepada kita. Apakah yang dimaksudkan dengan sejarah? Bagaimanakah kita mengukur masa silam dalam sejarah? Bagaimanakah pula kita dapat mengetahui sejarah lampau sesebuah masyarakat dan negara? Apabila mengetahui sesuatu peristiwa masa lampau, mengapakah masih wujud pelbagai tafsiran mengenainya? Semua persoalan ini akan terjawab dalam bab ini. Secara umumnya, sejarah ialah peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Peristiwa masa lalu yang berlaku dalam kehidupan sesebuah masyarakat atau negara akan dikaji oleh sejarawan. Sejarawan merupakan ahli sejarah yang menyelidiki rekod-rekod lalu dan memuatkan dapatan kajian mereka. Seperti dalam bentuk buku. Inilah yang ada pada kita pada hari ini adalah bentuk buku, monograf atau makalah. Terdapat beberapa pengertian sejarah dari aspek bahasa seperti yang berikut. Jadi inilah isi utama yang akan cikgu terangkan. Itu apakah sejarah? Apakah sejarah? Okey, pelajar-pelajar, perhatikan betul-betul 3 isi penting yang akan menerangkan kita berkaitan sejarah. Di mana sejarah ini dapat diartikan atau diberi pengertiannya dalam bahasa Melayu, dalam kamus dewan dan seterusnya dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu mengikut kamus dewan dan yang seterusnya
dalam bahasa Inggeris. Terdapat 3 pengertian tentang sejarah. Okey, kita akan tengok satu persatu pelajar ya. Okey, mari kita tengok dan kita baca bersama-sama. Okey, apakah pengertian sejarah yang pertama dalam bahasa Melayu? Okey, yang pertamanya ialah istilah sejarah berasal daripada perkataan Arab. Pada perkataan apa pelajar-pelajar? Ya, daripada perkataan Arab. Syajaratun. Syajaratun. Apa dia pelajar? Syajaratun. Yang bererti pokok. Pokok yang tumbuh di luar. Pokok kelapa. Pokok getah. Pokok atau pohon ya. Sejarah juga dikaitkan dengan salah silah riwayat, keturunan dan asal usul. Itulah antara yang pengertian sejarah di dalam bahasa Melayu. Boleh pelajar-pelajar? Saya ulang balik, cikgu ulang balik ya. Istilah sejarah berasal daripada perkataan Arab syajaratun yang berarti pokok. Sejarah juga dikaitkan dengan salah silah riwayat, keturunan dan asal usul. Boleh ya pelajar-pelajar? Okey. Yang kedua iaitu dari segi pengertian Kamus Dewan mendefinisikan sejarah sebagai asal usul, yakni keturunan salah silah. Apa dia pelajar? Asal usul, keturunan salah silah. Ia juga merujuk kepada peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau. Pada masa lampau, kisah, riwayat dan tambur. Seterusnya, ia juga merujuk kajian atau pengetahuan. Kajian atau pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Itu adalah mengikut Kamus Dewan. Seterusnya kita akan tengok pengertian sejarah dalam bahasa Inggeris. Bolehkah? Baiklah. Dalam bahasa Inggeris, sejarah ialah history. Sejarah ialah history. Di mana history ini bererti cerita tentang seseorang. History ini bererti cerita tentang seseorang. Perkataan ini berasal dari bahasa Yunani. Perkataan ini berasal daripada bahasa Yunani historia yang bererti penyelidikan. Boleh pelajar-pelajar? Okey, cikgu akan mengemukakan soalan kepada pelajar-pelajar. Diminta para pelajar mendengar dengan betul-betul soalan daripada cikgu. Soalannya sangat mudah. Baiklah. Apakah pengertian sejarah dalam bahasa Melayu? Soalan cikgu sekali lagi. Apakah pengertian sejarah dalam bahasa Melayu? Ya, betul. Ya, betul. Pelajar-pelajar, sejarah berasal daripada perkataan Arab, iaitu syajaratun yang berarti pokok. Sejarah juga dikait dengan salah silah, riwayat,
keturunan dan asal usul. Okey, bagus, syabas. Jawapan yang tepat. Soalan cikgu yang kedua. Menurut Kamus Dewan mendefinisikan sejarah sebagai apa? Menurut Kamus Dewan mendefinisikan sejarah sebagai apa? Ataupun apakah definisi sejarah mengikut Kamus Dewan? Okey, apakah jawapan belajar semua? Ya, jawapannya adalah asal usul keturunan salah silah. Ataupun peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau, kisah, riwayat dan tambur. Dan seterusnya kajian atau pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Soalan cikgu yang ketiga adalah dalam bahasa Inggeris, sejarah bermaksud apa? Dalam bahasa Inggeris, sejarah bermaksud apa? Okey, baiklah. Dalam bahasa Inggeris, sejarah bermaksud cerita tentang seseorang, di mana perkataan ini berasal daripada bahasa Yunani, historia, yang bererti penyelidikan. Okey, syabas kerana pelajar-pelajar dapat menjawab soalan ini dengan mudah. Dengan mendengar penjelasan cikgu tadi dan membuat catatan. Okey. Seterusnya kita akan berpindah ataupun masuk kepada bab 1.2, subtopik 1.2 iaitu pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Okey. Marilah kita baca sama-sama, iaitu kita juga boleh mengetahui dengan lebih mendalam pengertian sejarah mengikut pandangan beberapa orang sejarawan tersohor seperti berikut. Yang pertama adalah Herodotus. Di mana menurut Herodotus, sejarah bererti iaitu penceritaan tentang tindakan manusia yang penting. Penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Cikgu ulang sekali lagi ya. Penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Dan Herodotus ni merupakan sejarawan yang mula menggunakan perkataan sejarah atau historia yang bermaksud penyelidikan atau penyiasatan terhadap peristiwa silam maupun sezaman. Karyanya yang terkenal ialah Historis atau Sejarah Perang Parsi, The Parthian War. Karya ini ditulis berdasarkan kajiannya terhadap peristiwa yang benar berlaku. Itu adalah sejarawan yang pertama iaitu Herodotus. Manakala sejarawan yang kedua adalah Iheshkar. Siapa pelajar? Iheshkar. Okey.
kita tengok pengertian sejarah oleh Hiheshkar, iaitu suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya. Suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. Itulah maksud oleh Hiheshkar. Dan Hiheshkar ni merupakan seorang karya. Antara karyanya yang terkenal adalah What is History. Dan sejarawan yang juga tersohor adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, di mana Ibnu Khaldun telah membuat pengertian sejarah adalah sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Cikgu ulang sekali lagi. Sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Karya Ibnu Khaldun yang terkenal ialah Muqaddimah. Muqaddimah yang mengandungi 6 bab. Mengandungi 6 bab. Dan Muqaddimah ini menceritakan dan mengupas perihal kehidupan manusia bermula zaman primitif hinggalah kehidupan di bandar. Seterusnya, pelajar-pelajar akan lihat sejarawan yang tidak kurang hebatnya, iaitu Ko Kekim. Ko Kekim iaitu antara sejarawan tempatan tersohor yang mengkaji sejarah Malaysia, di mana antara pengertian sejarah yang diberikan oleh Ko Kekim ialah, kita baca bersama-sama, ialah sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku. Merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku. Sejarah mendorong kita lebih memahami apa-apa yang berlaku pada masa kini, di samping menjamin kesilapan yang sama tidak berulang. Saya ulang sekali lagi ya. Di samping menjamin kesilapan yang sama tidak akan berulang. Sejarah ialah ibu kepada semua bidang. Sejarah ialah ibu kepada semua bidang. Dan sejarawan yang terakhir yang kita akan tengok pada buku teks ini adalah Muhammad Yusuf Ibrahim. Okey. Jadi Muhammad Yusuf Ibrahim telah memberi pandangan pengertian sejarah ialah sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah juga merupakan catatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa yang lalu. Cikgu ulang sekali lagi ya. Pendapat Muhammad Yusuf Ibrahim, sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah juga merupakan catatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa lalu. Baiklah adik-adik, pelajar-pelajar semua, demikianlah itu tadi adalah seramai 5 orang pendapat yang telah mengemukakan pandangan pengertian sejarah mengikut masing-masinglah. Jadi mungkin pelajar juga mempunyai pandangan. Pandangan pelajar, apakah yang dimaksudkan dengan sejarah? Okey, ada yang nak memberi pandangan pada cikgu? Apakah itu pengertian sejarah?
Okey, semuanya betul. Sejarah ni merupakan peristiwa masa lampau. Salah silap. Bererti pokok. Kajian atau pengetahuan masa lampau dan sebagainya. Jadi jelaslah kepada kita bahawa pengertian sejarah dari aspek bahasa dan pandangan sejarawan merujuk tentang masyarakat dan peristiwa masa lalu yang diperoleh berdasarkan bukti. Sejarah mampu memberikan teladan dan pengajaran kepada kita. Ingat ya, sejarah itu boleh atau mampu memberi teladan dan pengajaran kepada kita. Okey. Baiklah, hari ini kita sambung lagi subtopik yang seterusnya, iaitu 1.3 ya, 1.3 iaitu masa silam dan ruang dalam sejarah. Masa silam dan ruang dalam sejarah. Baiklah, pelajar-pelajar, kita akan tengok muka surat 6. Perhatikan muka surat 6. Pelajar-pelajar, kita akan bacakan bersama-sama. Okey. Dalam mempelajari sejarah, kita akan merujuk kepada masa silam dan ruang yang luas dan tiada batasnya. Masa silam merupakan rentetan peristiwa yang telah berlaku. Masa silam dikaji berdasarkan urutan masa yang dinamakan kronologi. Kronologi juga merujuk kepada rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan masa dari awal hingga yang terakhir dan bergerak mengikut satu garisan lurus. Ruang masa ini dapat dibahagikan kepada dekad. Pertama kepada dekad iaitu 10 tahun. Dekad pertama adalah 10 tahun. Yang kedua adalah abad. Yang kedua adalah abad iaitu 100 tahun. Yang ketiga adalah alaf. Yang ketiga, pelajar-pelajar, adalah alaf iaitu 1000 tahun. Konsep masa juga boleh diukur mengikut zaman. Konsep masa ni boleh diukur mengikut zaman seperti sebelum Masehi SM dan Masehi M. Zaman Masehi bermula dengan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Boleh anak-anak? Boleh pelajar semua garis masa tadi? Okey. Pelajar-pelajar boleh rujuk dalam buku teks muka surat 6. Seterusnya kita tengok lagi ya pelajar-pelajar. Ruang dalam sejarah yang luas mendorong sejarawan membahagikan penulisan mereka kepada tema tertentu ya, tema tertentu seperti politik, ekonomi dan sosial. Hal ini bagi memudahkan sejarawan melakukan penyelidikan sebelum membuat penulisan sejarah. Dalam konteks sejarah Malaysia, ruang masa dibahagikan kepada beberapa tempoh masa. Contohnya era Kesultanan Melayu Melaka. Kita sebutkan dia era Kesultanan Melayu Melaka. Kemunculan kuasa-kuasa luar dan kemerdekaan
negara. Macam mana pelajar-pelajar? Boleh ikuti apa yang cikgu terangkan tadi? Cikgu harap para pelajar dapat mengikuti apa yang cikgu terangkan tadi berdasarkan apa yang terdapat dalam buku teks. Untuk mengukur kefahaman pelajar, cikgu akan mengemukakan soalan. Diharap pelajar memberi tumpuan kepada soalan ini. Soalan yang pertama, ruang masa dapat dibahagikan kepada beberapa garis ataupun mengikut satu garisan lurus. Ruang masa dapat dibahagikan kepada mengikut satu garisan lurus. Sebutkan bahagian ruang masa tersebut. Sebutkan garis ruangan masa tersebut. Pertama, kedua dan ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Okey, bagus pelajar-pelajar. Jawapannya adalah yang pertama adalah dekad. Yang pertama adalah dekad, iaitu 10 tahun. Yang kedua, abad. Yang kedua, abad iaitu 100 tahun. Yang ketiga adalah alaf, iaitu 1000 tahun. Okay. Soalannya yang seterusnya adalah konsep masa juga boleh diukur mengikut zaman. Konsep masa juga boleh diukur mengikut zaman. Sebutkan dua zaman tersebut. Sebutkan dua zaman tersebut. Bagus. Jawapannya adalah seperti sebelum Masihi, SN dan Masihi. Itu sebelum Masihi, SN dan Masihi, M. Jadi cikgu rasa pelajar-pelajar perlu mencatat, membuat nota di dalam buku nota. Dan nota yang dibuat hendaklah kemas cantik. Cikgu harap pelajar-pelajar yang berada di rumah mempunyai semangat untuk belajar, dan semangat ini perlu ditanam dalam diri kita dari hari ke hari. Pelajar-pelajar hendaklah mempunyai sifat rajin, ikhlas, terutamanya dalam menambah ilmu dalam dada. Cikgu berharap juga pelajar-pelajar sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dijauhkan daripada bala penyakit COVID-19 ini. Mudah-mudahan pelajar-pelajar akan sentiasa bersiap sedia jiwa dan raga, sama ada dari segi fizikal dan rohani pelajar untuk menghadapi situasi yang tidak diduga pada hari ini. Sama-samalah kita berdoa semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan cikgu, cikgu akan memberi latihan kepada pelajar-pelajar menerusi
WhatsApp dan cikgu harap pelajar membuat latihan yang cikgu beri ini dengan bersungguh-sungguh dan dengan penuh ikhlas. Dan kita belajar ini, ingat niat kita adalah nawaitu, kita hendaklah betulkan, iaitu lillahi ta'ala. Kita belajar kerana Allah Ta'ala. Sekian daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudahi dengan tasbih kafarah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.